Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azaliza binti Abdul Wahab dari kelas AS 1213A. Assalamualaikum, saya Anisulaika binti Alias. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizatul Aida binti Makzuki dari AS 1213A. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Azman dari kelas AS 1213A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang topik yang bertajuk puasa dari perspektif sains. Jadi sebelum memulakan pembincangan, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Azaliza binti Abdul Wahab dari kelas AS 1213A, Fakulti Sains Gunaan dengan bernombor matrik 2019233428. Jadi sebelum memulakan pembincangan, saya akan menyatakan isi kandungan yang kami akan membentangkan pada hari ini, bermula dari pengenalan puasa dari segi sains sosial, kejadian dan kelebihan puasa menurut Islam, puasa dari sudut sains moden, puasa dari sudut psikologi dan juga kesimpulan. Jadi saya akan memberikan pengenalan mengenai puasa dari segi maksudnya, iaitu puasa dalam segi bahasa adalah menahan diri, manakala dari segi syarak pula adalah menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari beserta dengan niat. Jadi puasa adalah salah satu rukun Islam, iaitu rukun Islam yang ketiga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke seluruh umat Islam untuk berpuasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke seluruh umat Islam untuk berpuasa, bukan sahaja kerana ia merupakan satu kewajipan, tapi kerana puasa sendiri mempunyai banyak manfaatnya, kelebihannya, yang di mana ia boleh memberikan kita kesan-kesan positif dari segi kesihatan, daripada fizikal, sosial, mental dan juga rohani. Ditegaskan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadan itu dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini kenapa saya mengkaitkan bulan Ramadan dan puasa, kerana bulan Ramadan ini amat sinonim lagi dengan puasa. Jadi seperti yang saya katakan, puasa bukan sekadar dapat memberikan kebaikan dari segi kesihatan, malah dari segi rohani juga. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni, dengan melakukan aktiviti berpuasa, kita dapat menambah baikkan diri dengan melakukan amal ibadah di mana berkaitan dengan sains sosial. Kemudian kembali dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu puasa daripada perspektif sains. Seperti mana yang saya cakap tadi, banyak kajian saintifik yang telah dibuktikan, yang telah dilaksanakan bagi membuktikan bahawa puasa adalah bukan satu aktiviti ataupun satu perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh umat Islam, tapi juga boleh dilakukan oleh kaum-kaum lain yang berbeza agama, yang berbeza umur. Sebab puasa ni banyak kelebihannya, banyak manfaatnya, banyak kesan-kesan positifnya, iaitu telah dibuktikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpuasalah supaya kamu sihat, hadis riwayat Abu Naim. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa puasa memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia sebenarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zulaika binti Alias dan saya akan meneruskan perbincangan pada hari ini dengan memberikan perkaitan antara puasa dengan sains sosial. Jadi apakah itu sains sosial? Sains sosial bermaksud penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan, iaitu ia akan menerangkan tentang kaitan sesuatu perkara kepada kesannya dari aspek ekonomi, budaya dan kesan sosial kepada sesuatu masyarakat. Jadi, apabila kita melakukan ibadah puasa, ia akan memberi kesan kepada aktiviti masyarakat. Jadi, adalah berkaitan antara ibadah puasa ini dengan sains sosial. Yang pertama, umat Islam akan lebih fokus kepada ibadah berbanding duniawi. Hal ini kerana apabila kita kaitkan bulan puasa ini dengan bulan Ramadan, iaitu bulan di mana umat Islam akan berpuasa, ia akan lebih ketaralah kesan ini, iaitu ibadah-ibadah sunat akan dilakukan semaksimal mungkin. Pada bulan Ramadan, umat Islam akan menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan solat tarawih, iaitu ibadah sunat khusus yang hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi, akan berlaku perubahan aktiviti sosial manusia daripada hanya melakukan solat berjemaah di surau kepada solat tarawih, iaitu kehadirannya lebih ramai dan juga lebih lama tempohnya untuk solat tarawih. Jadi, ia berlaku sedikit perubahanlah kepada aktiviti sosial manusia. Seterusnya, ibadah-ibadah sunat yang lain adalah seperti berzikir, membaca Al-Quran dan juga bersahur. Jadi sahur ni, apabila kita nak puasa, kita akan bangun sahur. Jadi sahur ni akan mengubah bagaimana umat Islam mengatur masa untuk ibadah. Jadi selalunya kita akan bangun subuh pukul 6 ataupun lambat sikit kan. Jadi kalau adanya puasa, kita akan bangun sahur. Kita akan bangun awal, sejam awal untuk bersahur. Jadi kita dapat menunggu waktu subuh. Kita ada masa untuk melakukan zikir, baca Al-Quran. Jadi itu ada kaitan rapat. Umat Islam akan lebih cenderung untuk melakukan ibadah. Ada masa yang lebih panjang. Seterusnya, ibadah yang berkaitan dengan puasa adalah seperti sedekah, berzakat dan memberi makan. Ada sebab mengapa saya menggabungkan ketiga-tiga aktiviti ini dalam satu slide yang sama, iaitu ketiga-tiganya memberi kesan kepada ekonomi umat Islam. Seperti sedekah dan memberi makan. Kita akan pada bulan Ramadan, umat Islam lebih cenderung untuk sedekah dengan lebih banyak dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kita dapat melihat bahawa di surau-surau adanya orang buat bubur lambuk kan, untuk diberikan kepada orang yang kurang berkemampuan. Jadi kita lihat contoh aktiviti bubur lambuk tu juga dapat melihat kepada masyarakat akan berkumpul ramai-ramai untuk bergotong royong membuat bubur lambuk. Jadi ada kesannya terhadap aktiviti masyarakat. Seterusnya berzakat. Berzakat ni adalah zakat fitrah. Seterusnya kesan terhadap akhlak, iaitu manusia akan lebih bersabar, menjaga percakapan dan berkasih sayang. Bersabar iaitu telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila ada seorang yang mengajaknya bergaduh atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang berpuasa 2 kali. Ini bermaksud berpuasa ini mengajar manusia untuk bersabar. Berkasih sayang ni boleh dilihat kepada dua aspek, iaitu kasih sayang sesama manusia dan juga antara keluarga. Apabila kita katakan kepada sesama manusia, dapat lihat apabila kita berpuasa, kita dapat orang yang kaya dapat merasai kehidupan orang yang kurang berkemampuan dengan berpuasa. Dan juga lagi satu adalah berkasih sayang sama keluarga, iaitu apabila bulan puasa, kita dapat melihat bahawa keluarga dapat meluangkan masa bersama-sama dengan lebih lama, iaitu dengan berbuka puasa bersama-sama. Di situlah kita dapat melihat bahawa puasa ini dapat memupuk kedua-dua kasih sayang sama umat Islam dan juga antara keluarga. Jadi dapat disimpulkan daripada apa yang saya cuba sampaikan sebentar tadi adalah kesan ibadah puasa ini terhadap masyarakat daripada segi sosial dan juga ekonomi. Kenapa umat Islam perlu berpuasa? Kerana puasa adalah salah satu daripada rukun Islam. So wajib ke atas setiap umat Islam untuk berpuasa. Tujuan puasa adalah untuk mendisiplinkan diri dari keinginan dan nafsu syahwat yang terpendam
supaya mereka sentiasa berada pada landasan yang betul dalam segala tindak tanduk mereka. Antara keistimewaan puasa menurut Islam adalah seperti berikut. Pertama, melatih manusia sabar dan tabah menghadapi dugaan hidup. Segala ibadat yang dilakukan memerlukan kesabaran dan ketahanan agar memperlihatkan keikhlasan hatinya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya puasa itu separuh dari kesabaran. Dengan sabar inilah terbentuk jiwa yang murni diiringi dengan keikhlasan serta mengharapkan keredaan Allah dengan sentiasa menjaga ketertiban dan kesempurnaan dalam ibadat puasa. Kedua, membina kesihatan jasmani dan rohani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Dengan tidak makan dan minum pada siang hari menyebabkan seseorang itu dapat mengelakkan daripada racun dan bahan toksik serta bakteria yang boleh merosakkan kesihatan. Ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bermaksud malam penentuan kerana pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan agamanya dalam menyeru manusia kepada agama yang melepaskan mereka dari kerosakan dan kebinasaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, carilah dengan segala upaya malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Keempat, menjadi perisai daripada api neraka. Orang yang berpuasa akan selamat dari azab api neraka pada hari akhirat dan memperoleh beberapa ganjaran yang istimewa darinya. Orang berpuasa perlulah berdisiplin ketika melakukan ibadat puasa seperti menjaga tutur kata, tingkah laku dan mengharapkan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, artinya puasa itu adalah banting yang akan dibentengkan oleh hamba-Ku dan api neraka. Kelima, dapat mengendalikan nafsu syahwat. Puasa dapat membebaskan ruh manusia dari cengkaman hawa nafsu yang menguasai jasmaninya menuju secara penyucian diri dan kebahagiaan abadi. Seseorang itu dapat menjaga dan memelihara pujukan dan rungutan hawa nafsu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, hai pemuda, barang siapa yang mempunyai kesanggupan hendaklah ia berkahwin, kerana itu lebih dapat mengendalikan pandangan mata dan lebih dapat membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa kerana puasa dapat mengendurkan syahwat. Keenam, membentuk manusia bertakwa kepada Allah. Puasa dapat membentuk mukmin yang mencapai taraf ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui puasa juga dapat meningkatkan takwa seseorang dan menumbuhkan ketahanan yang positif sama ada dari rohani dan jasmani. Seterusnya, dapat menguji kemampuan diri dan jiwa seseorang bagi menghadapi pelbagai kesulitan atau cabaran hidup manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketujuh, menghapuskan segala dosa yang lalu. Puasa dapat mendidik rohani dan jasmani sehingga dapat membersihkan hati dan jiwa daripada segala perkara yang tidak baik dan sia-sia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, siapa yang puasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan keredaan Allah akan diampuni segala dosanya yang lalu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan puasa dari perceptive science. Okey, macam mana kita nak kaitkan puasa ni dari perceptive science?
Okey, di sini saya ingin terangkan tentang satu proses iaitu proses autofagi. Perkataan autofagi ni dia berasal daripada Greek. Auto membawa maksud sendiri dan fagi membawa maksud makan ataupun kita boleh simpulkan makan diri sendiri. Kajian yang menarik ini telah ditemui dan dibongkarkan oleh seorang saintis yang dikenali sebagai Yoshinari Osumi. Beliau adalah seorang saintis dari Jepun. Beliau juga telah dianugerahkan hadiah Nobel dalam fisiologi dan perubatan untuk penemuannya tentang bagaimana sel-sel tubuh ini mengalami proses kita semula. Beliau telah mendapat anugerah ini pada November 2016. Okey, dalam badan kita ni ada berbilion-bilion sel dan sel-sel badan kita ni dia ada jangka hayat mereka tertentu. Okey, sel-sel ni sentiasa ada yang hidup dan mati setiap hari. Sel-sel yang mati ni dia perlu digantikan dengan sel-sel yang baru. Tapi ada juga sel-sel yang lama ni dia tak mati dan akhirnya menyebabkan terjadinya barah. Hal ini kerana sel-sel yang lama ni dia akan terus berkembang dan bertambah. Inilah yang akan menghasilkan sel-sel yang tak normal yang tak melakukan fungsi asal mereka. Okey, apabila sel-sel ni dia bertambah tanpa henti, dia akan mengganggu fungsi sel-sel yang lain yang berada di sekitarnya. Perkara inilah yang akan merangsang mutasi sel dan akhirnya membentuk tumor. Inilah titik permulaan terjadinya barah. Okey, apa kaitannya proses autofagi ni dengan berpuasa? Autofagi ni dia adalah satu proses yang penting yang berlaku dalam badan kita di mana organel subselular ni dia akan dimusnahkan dan digantikan dengan yang baru. Ianya dapat dirangsang apabila badan kita berada dalam keadaan yang lapar. Sebagai contoh, seseorang yang berpuasa dalam tempoh 12 hingga 14 jam. Okey, apabila seseorang itu dia berpuasa, insulin akan menurun dan glukagon akan meningkat. Peningkatan glukagon inilah yang akan merangsang proses autofagi ni dan sel-sel badan akan memecahkan protein dan komponen-komponen yang tak diperlukan dan seterusnya akan mengitar semula untuk menghasilkan tenaga. Sel-sel ini juga akan memusnahkan bakteria dan menggunakan mereka untuk mengitar semula. Terdapat beberapa penemuan menarik daripada doktor ini yang akan berlaku kepada seseorang yang berpuasa. Antaranya ialah melambatkan proses penenuaan, membantu mengawal kadar gula dalam badan dan membantu menurunkan berat badan. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah melambatkan proses penenuaan. Dalam hadis daripada Miqdam bin Ma'di, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan belakangnya. Namun jika dia mesti melebihkannya, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman dan 1/3 lagi untuk bernafas. Riwayat Tirmizi 2380. Jadi sebab itulah kalau kita sentiasa penuhkan perut kita, dia akan memberi mudarat kepada tubuh kita. Cuba kita bayangkan kalau kita bekerja 24 jam tanpa henti dalam masa seminggu, apa yang terjadi pada tubuh kita? Mesti kita rasa penat dan tak bertenaga kan? Jadi samalah dengan perut kita. Kalau kita sentiasa makan tak berhenti, perut kita akan sentiasa bekerja untuk menghadamkan makanan kita tersebut. Tapi Islam tu kan indah. Islam dapat menjadikan tubuh kita kembali normal dengan adanya puasa. Contohnya kita berpuasa pada bulan Ramadan. Selama 30 hari kita berpuasa tu, kita hanya makan pada waktu sahur dan waktu berbuka je. Jadi perut kita ni dapat rehat dengan baik. Dan inilah yang akan menyebabkan aging proses ni dapat diperlahankan. Sel-sel yang mati juga dapat digantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi siapa-siapa yang nak cantik dan nak awet muda tu, rajin-rajinkanlah berpuasa. Seterusnya, apabila seseorang itu berpuasa,
ia dapat membantu mengawal kadar gula dalam badan. Ianya sesuai bagi seseorang yang menghidap penyakit kencing manis ataupun diabetes. Kalau kita tengok sekarang, penduduk di Malaysia ramai yang menghidap penyakit ni, tak kira muda ataupun tua. Okey, amalan berpuasa mampu mengurangkan halangan insulin ataupun insulin resistant yang mana boleh meningkatkan sensitiviti badan terhadap insulin. Hal ini menyebabkan glukosa dapat diangkut daripada salur darah kepada sel-sel badan dengan lebih efisien. Jadi, gula dalam darah akan menjadi lebih stabil dan risiko diabetes dapat dikurangkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ia berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari, dan solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Ia tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya lalu tidur 1/6-nya. Hadis riwayat Bukhari. Cuma kita biasanya tak dapat nak berpuasa macam Nabi Daud ni. Jadi paling kurang kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Tubuh kita pun akan jadi lebih sihat dan cergas. Banyak manfaat yang kita akan dapat apabila kita berpuasa. Sebab itulah Nabi sentiasa menggalakkan kita untuk berpuasa bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi puasa-puasa yang lain juga. Contohnya seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal dan puasa Isnin dan Khamis. Hal ini kerana dengan berpuasa, tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dan dapat kita melakukan ibadah dengan sempurna serta berusaha untuk mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan berpuasa dari sudut psikologi. Okey, terdapat banyak kelebihan sebenarnya berpuasa dari sudut psikologi. Yang pertama, apabila kita berpuasa, puasa ni dapat memberikan ketenangan kepada fikiran dan minda seseorang. Sebab apabila kita berpuasa, paras gula dalam badan kita dapat terkawal. Okey, di sini ada perbandingan. Contohnya, apabila seorang yang berpuasa dengan seorang yang tidak berpuasa. Okey, apabila kita tidak berpuasa, kita punya usus di dalam perut melakukan proses pencernaan. Jadi banyak tenaga yang diperlukan. Apabila berlaku proses pencernaan, otak kita akan menjadi lemah dan mudah mengantuk dibandingkan dengan apabila kita berpuasa di mana tiada makanan yang kita makan, jadi proses pencernaan tidak berlaku. Jadi otak kita akan lebih berfungsi dan juga lebih sihat. Okey. Yang kedua, dari sudut psikologi pula ialah kita dapat laksanakan aktiviti-aktiviti fizikal dan mental secara lebih berkesan. Di mana pada bulan puasa kita sering tengok kan ada orang melakukan aktiviti fizikal seperti berjoging, bersenam secara berkesan, dan juga kalau aktiviti mental seperti kita melakukan seperti kita menghadapi peperiksaan, tapi kita boleh laksanakan aktiviti itu dengan berkesan dan baik. Yang ketiga, kita dapat melatih fizikal, emosi, kognitif dan juga spiritual. Di mana kita dapat melatih fizikal kita melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Dan dari segi emosi, kita boleh mengawal perasaan marah, perasaan daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Okey. Yang keempat, kita dapat meningkatkan pengendalian diri atau self control. Okey, di mana bulan puasa ni sangat-sangat melatih kita untuk mengawal diri. Contohnya, salah satu pengawalan diri yang kita boleh lihat apabila kita bersabar daripada kita makan makanan pada waktu yang tidak boleh dimakan. Dan ada juga kita boleh lihat dari segi kita boleh mengawal diri kita daripada marah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Okey. Okey, seterusnya terdapat beberapa kajian juga yang menyatakan bahawa puasa ni dapat memberikan kelebihan kepada kita punya psikologi. Okey, contohnya pada 1994, Kongres Antarabangsa yang berhubung dengan kesihatan
dan puasa dia telah membentangkan kertas kerja yang terdiri daripada pengkaji-pengkaji Islam dan juga bukan Islam, di mana dalam kajian tersebut dia mendapati amalan berpuasa pada bulan Ramadan ni dapat memberikan kesan kepada fisiologi dan juga psikologi. Secara tidak langsung kita boleh nyatakan bahawa amalan berpuasa ni dapat memberikan banyak sangat kebaikan kepada kita punya psikologi. Okey. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa yang kita dapat simpulkan dari keseluruhan topik puasa dan sains ni. Okey, yang pertama ada 3 kesimpulan yang kita dapat simpulkan. Yang pertama iaitu keistimewaan puasa. Apa yang istimewanya puasa ini kepada kita ataupun kepada kesihatan. Yang kedua adalah puasa dari perspektif sains, iaitu kita dapat simpulkan dia punya keistimewaan juga. Dan yang ketiga, puasa dari perspektif psikologi, iaitu keistimewaan dia juga. Okay. Yang pertama, keistimewaan berpuasa. Apa yang kita boleh simpulkan? Yang pertama, kita dapat menghapuskan dosa yang lampau, dosa yang kita telah lakukan. Seperti kita tahu, setiap manusia ni tidak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi, dengan amalan berpuasa ni, kita dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita telah lakukan, sepertinya dosa mencuri, mengumpat, dosa melakukan maksiat dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat bertakwa kepada Allah, di mana apabila bulan puasa ni kita boleh melakukan pelbagai amalan, sepertinya solat tarawih, ada malam-malam Lailatul Qadar. Kita boleh melakukan banyak solat-solat sunat dan juga membaca Al-Quran, sebab bulan puasa ni ganjaran pahalanya sangat besar. Yang ketiga, kita dapat mengawal nafsu dari segi banyak, mengawal nafsu daripada melakukan kemungkaran, dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan nafsu seperti nafsu makan juga kita boleh mengawal. Okay. Yang kedua, apa yang kita dapat simpulkan, dapat memberi kesimpulan puasa dari perspektif sains. Yang pertama, kita dapat bantu dalam proses penuaan, di mana apabila kita berpuasa sebenarnya, kita dapat melambatkan proses penuaan. Jadi, hasilnya kita nampak lebih cantik dan awet muda. Yang kedua, kita dapat mengawal paras gula dalam badan. Maknanya apabila kita berpuasa ni sebenarnya, paras gula dalam badan kita akan terkawal sebab kita kurang mengambil makanan. Okey, yang ketiga, berat badan berkurang. Okey, sebab tu apabila seseorang ingin menurunkan berat badan, mereka juga disarankan untuk berpuasa. Sebabnya puasa ni sebenarnya memberi efek, memberi kesan kepada individu. Okay. Dan yang terakhir, apa yang kita dapat simpulkan iaitu kelebihan puasa dari sudut psikologi atau dari perspektif psikologi. Yang pertama, kita dapat tenangkan fikiran, di mana apabila kita stres, apabila kita perasaan sedih, tapi bila kita berpuasa, hidup kita ni akan lebih tenang sebenarnya. Yang kedua, kita dapat melakukan aktiviti fizikal secara berkesan, seperti yang saya terangkan tadi, seperti aktiviti bersenam, berjoging. So, kita dapat melakukan dengan lebih berkesan jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kita juga ada lakukan aktiviti berjoging, bersenam, tapi kita mungkin akan rasa keletihan. Tapi apabila kita berpuasa ni sebenarnya, kita melakukan aktiviti fizikal dalam waktu yang sama, tapi sebenarnya kita akan rasa kurang, maknanya tidak mudah letih, tapi akan lebih menambah tenaga kita. Dan yang ketiga, kita dapat melatih fizikal dan kawalan diri. Contohnya seperti kita dapat mengawal diri daripada marah, daripada melakukan perkara-perkara yang dimukai oleh